Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan saya ingin membentangkan tentang Kelab Usahawan Muda. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya Muhammad Syahzarul Ikhwan, manakala Nur Insani Soleha, Siti Hajarul Najwa, Zaiti Hana Sofia dan Siti Nur Nabila. Antara pengisian isi kandungan yang akan kami terangkan iaitu pertama adalah pendahuluan dan analisis, kedua adalah penyataan falsafah dan konsep program, ketiga matlamat, objektif dan pengalaman pembelajaran, keempat isi kandungan dan aktiviti pembelajaran dan pengajaran, kelima organisasi, kaedah dan lampiran, dan terakhir sekali adalah bukti perbincangan. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang visi, misi dan juga moto Kelab Usahawan Muda. Bagi visi Kelab Usahawan Muda, iaitu menjadikan Kelab Usahawan Muda sebagai peneraju melahirkan usahawan dalam kalangan pelajar. Manakala untuk misi Kelab Usahawan Muda, berusaha membentuk ahli-ahli kelab ke arah insan yang berani, kreatif dan inovatif, berdaya saing dan cemerlang dalam akademik dan co-curriculum. Bagi moto Kelab Usahawan Muda ada 3, iaitu berpengetahuan, berketerampilan dan bersatu padu. Baik, disebabkan kelab kami ini adalah Kelab Usahawan Muda, lebih elok kalau saya memberi pengenalan apa itu usahawan. Menurut Aini Hayati Muhammad, usahawan merupakan individu yang mengenal pasti dan merebut peluang, berani menanggung risiko, seterusnya mengambil inisiatif dalam meneroka sesuatu yang baru dengan menggambleng faktor-faktor pengeluaran dan menambah nilai faktor-faktor pengeluaran bagi mendapat keuntungan. Jadi, daripada definisi tadi, kita dah boleh tahu apa itu sifat-sifat usahawan, iaitu berani menanggung risiko. Seorang usahawan itu juga akan merebut peluang-peluang yang ada dan juga meneroka sesuatu yang baru dengan menggambleng faktor-faktor yang mereka ada seperti faktor tanah, bahan mentah dan juga manusia. Jadi sifat-sifat usahawan ini selari juga dengan falsafah pendidikan Malaysia. Kita terus kepada analisis keperluan. Jadi tujuan kami melaksanakan analisis keperluan adalah untuk mengetahui penerimaan mahasiswa terhadap penubuhan Kelab Usahawan Muda. Dan lokasi yang kami pilih adalah Universiti Putra Malaysia. Seramai 68 orang responden yang dipilih secara rawak dengan menggunakan soal selidik. Jadi dalam analisis keperluan ni terdapat 4 bahagian. Yang pertama adalah latar belakang responden. Kedua adalah pengetahuan responden mengenai Kelab Usahawan Muda. Ketiga adalah bidang diminati oleh responden. Dan keempat adalah pandangan responden terhadap Kelab Usahawan Muda. Jadi kita terus kepada latar belakang responden, di mana terdapat 2 bahagian juga, iaitu umur responden dan juga jantina responden. Kita lihat kepada umur responden, iaitu berdasarkan pada carta 1, kita boleh lihat seramai 51.5% responden yang berumur daripada 17 hingga 20 tahun. Manakala 38.2% responden merupakan lingkungan usia pada 21 hingga 24 tahun. Yang ketiga adalah 7.4% responden yang berumur daripada 25 hingga 28 tahun. Dan akhir sekali adalah 2.9% yang berumur 29 hingga 32 tahun. Kita terus kepada carta kedua, iaitu jantina responden yang menunjukkan seramai 73.5% merupakan responden perempuan, manakala 26.5% adalah responden lelaki. Kita lihat pula kepada pengetahuan responden mengenai Kelab Usahawan Muda. Jadi, berdasarkan pada graf 1, iaitu berkaitan dengan pengetahuan responden tentang Kelab Usahawan Muda, kita dah boleh lihat bahawa majoriti responden tahu tentang kewujudan Kelab Usahawan Muda, iaitu seramai 57 orang responden mengetahui berbanding dengan tidak mengetahui, iaitu seramai 11 orang responden. Kita lihat kepada graf 2 pula, iaitu
berkaitan dengan sumber maklumat perniagaan diperolehi responden. Terdapat 4 sumber maklumat yang diperolehi oleh responden berkaitan dengan perniagaan, iaitu media sosial, sekolah, ibu bapa dan juga rakan-rakan. Jadi berdasarkan pada graf 2 ini, kita boleh lihat bahawa majoriti responden mendapat sumber maklumat berkaitan dengan perniagaan daripada sekolah, iaitu seramai 34 orang responden berbanding 3 lagi sumber maklumat yang berkaitan dengan perniagaan. Kita lihat pula kepada graf 3 berkaitan pengetahuan responden mengenai aktiviti kelab usahawan muda. Jadi kita boleh lihat iaitu majoriti responden tahu aktiviti yang dijalankan oleh kelab usahawan muda, iaitu seramai 48 orang responden berbanding 20 orang responden yang tidak mengetahui aktiviti yang dijalankan oleh kelab usahawan muda. Kita lihat pula kepada graf 4 iaitu berkaitan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan perniagaan. Jadi daripada graf 4 ini, majoriti responden mengatakan bahawa masyarakat setempat mereka sedar akan kepentingan perniagaan, iaitu seramai 57 orang responden berbanding 11 orang responden yang mengatakan tidak. Seterusnya adalah bidang perniagaan diminati responden. Terdapat 2 bahagian iaitu perniagaan perkhidmatan yang diminati responden dan kedua adalah perniagaan jualan produk yang diminati responden. Kita lihat dulu kepada graf 6 iaitu berkaitan dengan perniagaan perkhidmatan yang diminati responden. Terdapat 4 bidang perniagaan perkhidmatan iaitu spa kecantikan, salon rambut, restoran dan akhir sekali adalah butik pakaian. Jadi daripada graf 6 ini kita dah boleh lihat bahawa majoriti responden berminat menjalankan restoran sebagai perniagaan perkhidmatan yang mereka ingin jalankan. Kita terus kepada graf 7 iaitu berkaitan dengan perniagaan jualan produk yang diminati responden. Terdapat 4 bidang perniagaan jualan produk iaitu aksesori gadget, yang kedua adalah tudung, ketiga adalah kasut, keempat adalah kek. Jadi daripada graf 7 ini kita boleh lihat bahawa majoriti responden amat berminat ingin menjalankan jualan kek sebagai perniagaan jualan produk, iaitu seramai 32 orang responden berbanding dengan ketiga-tiga bidang perniagaan yang lain. Sekarang pula berkaitan tentang pandangan responden terhadap penubuhan kelab usahawan muda. Kita lihat kepada graf 7 iaitu berkaitan kelab usahawan muda meningkatkan pengetahuan perniagaan kepada pelajar. Jadi daripada graf 7 ini kita dah boleh lihat bahawa sememangnya majoriti responden amat bersetuju bahawa kelab usahawan muda ini dapat meningkatkan pengetahuan perniagaan kepada pelajar. Kita lihat kepada graf 8 pula iaitu berkaitan tentang kelab usahawan muda meningkatkan kemahiran insaniah pelajar. Jadi daripada graf 8 ini kita boleh lihat bahawa majoriti responden amat bersetuju mengatakan bahawa kelab usahawan muda ini sememangnya meningkatkan kemahiran insaniah kepada pelajar. Kita terus kepada graf 9 iaitu berkaitan kelab usahawan muda relevan dalam kurikulum sekolah. Berdasarkan graf 9, kita boleh lihat bahawa majoriti responden iaitu seramai 64 orang responden bersetuju kelab usahawan muda masih lagi relevan dilaksanakan dalam kurikulum sekolah, terutama sekali dalam aktiviti co-kurikulum berbanding dengan 4 orang responden yang mengatakan tidak. Kita lihat kepada graf 10 iaitu berkaitan dengan daya tarikan aktiviti kelab usahawan muda kepada pelajar. Terdapat 4 aktiviti di mana dapat menarik minat pelajar untuk turut serta menjadi ahli dalam kelab usahawan muda, iaitu pertandingan menjana pendapatan, kedua adalah talk show bersama usahawan terkenal, ketiga adalah pembukaan booth kelab usahawan muda, keempat adalah majlis makan malam kelab usahawan muda. Jadi berdasarkan graf 10 ini kita boleh lihat bahawa majoriti responden iaitu seramai 33 orang responden memilih pembukaan booth kelab usahawan muda sebagai aktiviti yang boleh menarik minat pelajar untuk turut serta menjadi ahli dalam kelab usahawan muda. Itu sahaja daripada saya. Saya beri laluan kepada rakan saya untuk menerangkan pembentangan seterusnya. Seterusnya adalah pernyataan falsafah bagi kelab usahawan muda. Pernyataan falsafah bagi kelab ini adalah satu usaha untuk menyemai pemahaman keusahawanan dalam diri setiap pelajar dan diterjemah dalam setiap tindakan
yang menyumbang kepada pembangunan kemandirian pelajar dari segi kemahiran berfikiran kritis, kreatif dan inovatif, kemahiran berkomunikasi dan mempunyai sifat kepimpinan. Melalui penyataan falsafah tersebut, kita dapat lihat bahawa penubuhan kelab usahawan muda ini mampu membentuk pemikiran para pelajar untuk berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Hal ini seterusnya mampu membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan juga rohani. Rasionalnya, penubuhan kelab usahawanan ini dilihat sebagai platform awal bagi pelajar untuk mengembangkan idea, kreativiti dan potensi diri. Fikiran pelajar yang mula berkembang semestinya mempunyai pelbagai idea menarik dan inovasi yang ingin dilakukan. Namun, akibat kekangan ilmu, ia tidak dapat direalisasikan. Jadi, kita dapat lihat bahawa penubuhan kelab ini dilihat sebagai satu platform di mana pelajar mampu mengemukakan pelbagai idea mereka yang menarik. Mereka juga turut dapat berkongsi pengalaman bersama rakan-rakan dan juga melalui aktiviti yang dijalankan. Seterusnya, sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan, melalui penubuhan kelab usahawan muda ini dapat dilihat untuk membangunkan kemahiran komunikasi di antara pelajar melalui aktiviti yang dijalankan, seperti aktiviti jual beli di antara pelajar dan aktiviti jual beli yang dijalankan di sekolah, serta kemahiran komunikasi melalui penyampaian idea-idea untuk dikongsi di dalam kelas. Pelajar juga mampu untuk membina sifat kepimpinan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa di dalam kelab. Jika dilihat, kelab usahawan muda ini menerapkan nilai pembelajaran sepanjang hayat, iaitu pelajar mampu untuk mengaplikasikan nilai dan juga ilmu yang dipelajari semasa menjalankan aktiviti kelab ke dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah konsep program. Konsep program yang pertama adalah mengaplikasikan pendekatan teknikal saintifik. Pendekatan teknikal saintifik ini dapat diaplikasikan dengan baik dalam mewujudkan kelab usahawan muda. Hal ini kerana pelajar dinilai melalui pelbagai aspek dari segi perkembangan, pengetahuan serta pengalaman. Sebagai contoh, kuis secara berkumpulan dijalankan untuk mengukur sejauh mana kefahaman pelajar dalam ilmu asas keusahawanan lalu diaplikasikan semasa menjalankan aktiviti keusahawanan yang dijalankan di sekolah. Melalui aktiviti yang dijalankan, pelajar juga mampu membentuk perkembangan emosi dan intelek yang baik. Konsep program yang kedua adalah reka bentuk program berpusatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar. Pengalaman pelajar haruslah diambil kira sebagai penanda aras pengetahuan. Sebagai contoh, pelajar yang mempunyai pengalaman berniaga mahupun ibu bapa serta kenalan terdekat yang menjalankan aktiviti keusahawanan. Pelajar yang berpengalaman boleh berkongsi pengalaman sama ada pengalaman diri sendiri mahupun orang terdekat mereka. Selain itu, aktiviti perkongsian oleh usahawan juga mampu mempengaruhi pembelajaran pelajar untuk melihat pengaruh usahawan dalam kehidupan seharian. Pengalaman pelajar juga dapat ditambah dengan menjalankan aktiviti keusahawanan di sekolah. Hal ini secara tidak langsung memberi peluang pelajar untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di dalam kelas. Guru juga boleh memanfaatkan peluang ini untuk menilai kemahiran dan kebolehan murid. Konsep program yang seterusnya adalah pendidikan menerapkan keseimbangan jasmani, emosi, rohani serta intelek pelajar, iaitu sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pelaksanaan kelab ini menerapkan nilai murni dalam diri pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Penerapan ini berlaku secara tidak langsung seperti perkongsian pengalaman oleh usahawan, iaitu ia membolehkan pelajar untuk mengambil nilai-nilai murni serta nilai-nilai yang positif melalui perkongsian tersebut. Interaksi antara ahli kelab juga mampu membentuk kemahiran berkomunikasi secara tidak langsung antara pelajar. Melalui aktiviti keusahawanan yang dijalankan pula, pelajar dapat mempelajari nilai kepimpinan serta kejujuran dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.
Konsep program yang seterusnya adalah pengetahuan asas keusahawanan sahaja yang akan didedahkan kepada pelajar. Dalam mencapai matlamat serta objektif penubuhan kelab, pengetahuan asas keusahawanan ini perlulah dipelajari dan diamalkan dengan baik oleh pelajar. Pelajar perlulah sekurang-kurangnya mampu untuk menunjukkan nilai keusahawanan yang baik di dalam kelas maupun semasa aktiviti keusahawanan dijalankan. Pendedahan ilmu keusahawanan yang luas kepada pelajar akan mengubah perspektif pelajar terhadap keusahawanan. Oleh itu, asas keusahawanan ini dilihat mampu menarik minat pelajar tentang ilmu keusahawanan. Konsep program yang terakhir adalah pendekatan pendidikan melalui perkongsian ilmu bersama ahli kelab dan usahawan berjaya. Melalui perkongsian dengan usahawan, pelajar berpeluang untuk bertanya soalan berkaitan keusahawanan dengan orang yang lebih berpengalaman. Hal ini dapat menarik minat pelajar terhadap keusahawanan dengan lebih mendalam. Guru juga dapat menilai pelajar yang menunjukkan minat dan kesungguhan dalam bidang keusahawanan. Melalui perkongsian ilmiah seperti ini, nilai dalam diri pelajar dapat dibentuk dan dinilai seperti kemahiran berkomunikasi dan mengemukakan pendapat dengan baik. Okey, saya Nur Insani Soleha binti Saad, nombor matrik 201781. Seterusnya adalah matlamat penubuhan kelab usahawan muda. Yang pertama adalah untuk memberi peluang kepada para pelajar untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan melalui aktiviti perniagaan yang dijalankan di sekolah. Melibatkan diri dalam bidang keusahawanan melalui aktiviti perniagaan di sekolah adalah pelajar diberikan pilihan untuk merasa sendiri serta mendapat pendedahan awal tentang selok-belok perniagaan dan keusahawanan di usia yang muda. Dan yang kedua adalah mengembangkan potensi yang ada pada diri pelajar untuk menjadi bakal usahawan pada masa hadapan. Memperluaskan lagi keupayaan dan bakat yang ada dalam diri pelajar melalui interaksi dan persekitaran pendidikan yang berkualiti seperti jasmani, intelek dan emosi pelajar. Seterusnya adalah objektif penubuhan kelab usahawan muda. Yang pertama adalah untuk memberi pendedahan kepada para pelajar tentang peluang yang diperolehi ketika menjalankan perniagaan sebenar yang dijalankan di sekolah. Dan yang kedua adalah untuk memberi peluang kepada para pelajar untuk terlibat secara langsung dalam aktiviti jualan barangan dan juga perkhidmatan yang disediakan di sekolah. Yang ketiga, untuk menyatakan pendirian bahawa bidang keusahawanan amat berpotensi untuk memajukan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Okey, seterusnya adalah pengalaman pembelajaran yang diperolehi dalam mengikuti Persatuan Usahawan Muda. Yang pertama, segala gerak balas atau interaksi yang berlaku di antara pelajar dengan persekitarannya berlaku melalui perubahan tingkah laku pelajar, iaitu hanya memerlukan penglibatan pelajar dengan secara aktif. Dan ketiga, untuk mencapai objektif kelab, pemilihan pengalaman yang telah dijalankan oleh kelab atau persatuan itu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pengisian, iaitu isi kandungan dan juga aktiviti pengajaran serta pembelajaran. Ini terbahagi kepada tiga domain utama, iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Pengetahuan merujuk kepada kefahaman seseorang terhadap sesuatu perkara yang mana ia merupakan kefahaman yang sistematik dan diusahakan secara sedar. Pengetahuan mempunyai potensi untuk dimanfaatkan dan demi kebaikan individu itu sendiri. Kemahiran dapat diertikan sebagai kecekapan ataupun kepandaian, dijalankan seiring dengan organisasi pengalaman pembelajaran, dan dari sudut nilai pula merupakan suatu standard yang berkekalan dari aspek masa atau dalam pengertian yang luas suatu standard yang mengaturkan satu sistem perlakuan. Dan nilai-nilai yang diperolehi bukan sahaja dapat diperolehi melalui aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran yang dijalankan, malahan nilai yang dapat diaplikasikan oleh ahli kelab
dalam menjalankan aktiviti yang diadakan oleh kelab itu sendiri. Nama saya Siti Nurhabilia binti Muhammad Noor, nombor matric 204-176. So, seterusnya saya akan menerangkan tentang isi kandungan di dalam kelab usahawan ini murid perlu belajar. Okey, bagi pengetahuan iaitu topik pertama iaitu tentang pengenalan keusahawanan. Dalam pengenalan keusahawanan ini, murid-murid perlu mengetahui konsep keusahawanan, definisi keusahawanan dan juga ciri-ciri keusahawanan. Seterusnya, kemahiran yang mereka akan dapati iaitu kemahiran membezakan seorang peniaga dan juga usahawan. Nilai yang ada terdapat di dalam kandungan isi pertama adalah iaitu komunikasi, yakin pada diri dan juga berbudi bahasa. Seterusnya iaitu topik kedua iaitu kemahiran keusahawanan. Kemahiran keusahawanan ini adalah untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri dan juga mengenal pasti peluang perniagaan. Kemahiran yang mereka akan dapati iaitu kemahiran menyediakan laporan ataupun kajian kes tempatan untuk memenuhi peluang perniagaan di sesuatu kawasan. So, nilai yang mereka akan dapat iaitu semangat bekerjasama, tolong-menolong dan juga adil antara ahli kelab mereka. Seterusnya, topik yang ketiga iaitu penjanaan idea. Penjanaan idea iaitu mereka perlu belajar, mereka perlu mengetahui iaitu tujuan penjanaan idea dan juga mengenal pasti faktor luaran. Apakah itu faktor luaran? Contohnya macam jantina, ekonomi, dari segi sosial. Dan kemahiran yang mereka akan dapati iaitu kemahiran menentukan SWOT pada perniagaan masing-masing, iaitu kemahiran SWOT ni lah. Seterusnya, nilai iaitu mereka akan yakin pada diri dan juga bertoleransi antara satu sama lain. Kerana bagi menilai SWOT ini perlu mempunyai aktiviti yang sangat bekerjasama antara satu ahli kumpulan untuk menilai kelemahan dan kekuatan setiap ahli kumpulan. Okey, seterusnya topik yang keempat iaitu penubuhan perniagaan. Penubuhan perniagaan yang terdapat di dalam topik ini adalah iaitu mengenal pasti jenis pemilikan perniagaan sama ada pemilikan tunggal, syarikat ataupun perkongsian. Seterusnya iaitu mengenal pasti agensi yang menyediakan latihan dan pembiayaan. Apakah contoh agensi itu? Iaitu seperti MARA, RD, MIDEC dan sebagainya. Okey. So, kemahiran yang mereka akan dapati iaitu kemahiran mengisi borang SSM serta membuat pembentangan. Seterusnya iaitu mereka juga perlu mendapatkan kemahiran borang permohonan lesen perniagaan dan tata cara mendapatkan lesen perniagaan. Kebiasaannya, lesen perniagaan ini setiap syarikat perlu membayar sebanyak RM30 sahaja. Seterusnya dari segi nilai iaitu mereka perlulah berbudi bahasa, berinteraksi dengan agensi-agensi ini dan mereka perlu kemahiran dalam berkomunikasi dan juga berani untuk mendapatkan permohonan lesen perniagaan. Okey, yang terakhir, topik yang terakhir mereka akan pelajari iaitu membuat kertas kerja perniagaan iaitu mengenal pasti rancangan perniagaan RP, okay? Business Plan ataupun BP. Kemahiran yang mereka perlu mendapat, yang kemahiran mereka perlu dapati iaitu kemahiran menyediakan rancangan perniagaan yang bakal dijalankan pada hari keusahawanan di peringkat sekolah. Okay, nilai yang mereka perlu ada iaitu nilai komunikasi, semangat bekerjasama, kepimpinan, keadilan dan juga amanah. Okey, seterusnya saya akan meneruskan dengan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Di dalam kelab usahawan muda ini terdapat 9 aktiviti. Yang pertama adalah aktiviti sesi pengenalan ataupun sesi ta'aruf iaitu berkenalan antara satu ahli kumpulan dan juga guru fasilitator. Yang kedua adalah iaitu aktiviti Rally Robin. Apakah itu aktiviti Rally Robin? Aktiviti Rally Robin iaitu
murid perlu mendapatkan pasangan iaitu 2 orang dan guru fasilitator ini akan memberikan topik yang akan dibincangkan pada hari tersebut dan murid-murid yang berpasangan ini perlu mengeluarkan idea atau menjana idea dan bertukar pendapat dengan rakan yang lain. Okey, seterusnya adalah aktiviti kita adalah aktiviti kuis berkumpulan. Okey, setiap aktiviti yang dijalankan haruslah mempunyai aktiviti kuis kerana untuk memastikan murid-murid faham tentang pembelajaran dan pengajaran yang telah dilaksanakan sebelum ini. Seterusnya adalah aktiviti keempat. Apakah aktiviti keempat? Iaitu simultaneous round table. Simultaneous round table adalah aktiviti berkumpulan juga. Satu kumpulan mempunyai 4 orang dan guru juga perlu memberikan tajuk ataupun idea yang akan dibincangkan pada hari tersebut dan murid yang pertama akan mengeluarkan kertas dan juga pensel untuk menulis idea mereka, manakala individu pertama akan memberikan kepada individu kedua dan seterusnya ke individu ketiga dan juga individu keempat dengan cara mengikut lawan jam ataupun mengikut arah jam. Itu adalah yang dimaksudkan dengan simultaneous round table. Okey, aktiviti yang kelima adalah perbincangan penumbuhan perniagaan. Perbincangan penumbuhan perniagaan ini adalah mereka ataupun murid-murid perlu mengeluarkan idea apakah aktiviti ataupun hari keusahawanan tersebut, apakah jualan yang mereka ingin laksanakan. Okey, seterusnya adalah aktiviti keenam iaitu aktiviti program talk show bersama usahawan terkenal di Malaysia. Di dalam program ini, guru boleh menjemput seperti usahawan yang terkenal seperti contoh Dr. Fernandez iaitu Aisyah Malaysia memberikan sedikit informasi ataupun ilmu tentang bagaimana jatuh bangun beliau dalam melaksanakan aktiviti perniagaan ini. Okey, seterusnya yang ketujuh adalah program Hari Keusahawanan yang bakal dijalankan. Program Hari Keusahawanan antara kelab ini adalah aktiviti yang telah dipilih pada minggu ke-5. Seterusnya, aktiviti ke-8 adalah aktiviti pembentangan rancangan perniagaan iaitu pada akhir topik isi kandungan iaitu pada akhir topik yang kelima, pelajar perlu mengetahui atau melaksanakan rancangan perniagaan untuk memastikan apakah aktiviti ataupun jualan ataupun belanja yang telah mereka laksanakan dengan jelas serta catat organisasi yang bertanggungjawab dalam untuk menguruskan aktiviti hari keusahawanan tersebut. Okey, aktiviti yang ke-9 iaitu aktiviti terakhir boleh juga melaksanakan majlis jamuan akhir dan juga penganugerahan kelab. Majlis jamuan akhir ini biasanya dilaksanakan selepas hari keusahawanan yang telah dijalankan supaya murid-murid akan berasa lebih semangat dalam melaksanakan keusahawanan atau aktiviti jual beli di peringkat sekolah maupun di peringkat seterusnya. Okey, sekian saja. Okey, saya akan membentangkan mengenai organisasi pengalaman pembelajaran. Okey, organisasi pengalaman pembelajaran ini berlangsung selama 10 minggu. Bermula daripada minggu pertama, kita akan memberi pengenalan terhadap keusahawanan dari segi konsep usahawan. Aktiviti yang kita jalankan adalah sesi suara kenal bersama ahli kelab serta guru pembimbing, tayangan video ringkas mengenai konsep usahawan, seterusnya penubuhan organisasi serta pemilihan jawatan kuasa ahli kelab. Okay, bagi catatan, semua guru pembimbing diwajibkan hadir. Seterusnya menyediakan video pengenalan usahawan muda dari segi konsep usahawan dan akhirnya setiap usaha yang telah dipilih perlu mencatat nama agensi yang telah dipilih semasa pemilihan organisasi. Bagi minggu kedua pula, pengenalan asas terhadap keusahawanan dari segi definisi usahawan serta ciri-ciri keusahawanan. Aktiviti yang bakal dijalankan adalah Rally Robin, iaitu aktiviti di mana pelajar akan dibahagikan kepada pasangan dan berbincang mengenai pengenalan asas perniagaan yang telah diberikan. Kedua adalah kuis akan diberikan kepada pelajar selepas aktiviti Rally Robin ini. Catatan,
guru memberi pengenalan asas penjagaan kepada pelajar. Seterusnya, guru memantau perbincangan pelajar. Dan akhir sekali, guru perlu menyediakan soalan kuis yang bakal diberi kepada pelajar. Okey, seterusnya pada minggu ketiga, pengenalan asas terhadap keusahawanan iaitu dari segi akaun perniagaan. Aktiviti kuis berkumpulan akan dijalankan. Pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan serta kuis diberikan kepada pelajar. Maksud di sini adalah kuis secara berkumpulan. Catatan, guru memberikan pengenalan asas penjagaan kepada pelajar. Seterusnya, guru akan menyediakan kuis kumpulan. Minggu keempat, pengenalan asas terhadap keusahawanan. Dari segi kemahiran keusahawanan serta kemahiran menyediakan laporan kajian kes tempatan. Dari segi aktiviti merupakan pembincangan terhadap kumpulan mengenai kajian kes yang hendak dilakukan. Catatan, guru pembimbing memberi pengenalan terhadap cara membuat laporan serta guru akan menilai hasil laporan pelajar. Minggu kelima adalah sambungan daripada minggu keempat iaitu kemahiran keusahawanan serta kemahiran menyediakan laporan kajian kes tempatan. Tetapi pada minggu kelima, pelajar akan membentangkan hasil laporan mereka yang telah mereka bincangkan pada minggu keempat. Guru akan menilai hasil laporan murid yang telah dibentangkan. Pada minggu yang keenam, pelajar akan menubuhkan penjagaan. Pelajar akan menjana idea untuk menjalankan penjagaan serta pembentangan rancangan penjagaan hari keusahawanan. Aktiviti, pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan serta pelajar akan menjana beberapa idea penjagaan yang ingin mereka lakukan ketika hari keusahawanan. Catatan, guru pembimbing akan membimbing pelajar dalam proses menjana idea. Seterusnya, guru pembimbing akan memberi modal kepada pelajar, modal keuangan untuk mereka memulakan perniagaan. Pada minggu ketujuh, talk show bersama ahli perniagaan. Aktiviti, menjemput ahli perniagaan terkenal untuk memberikan talk show berkaitan dengan keusahawanan. Catatan, guru pembimbing akan menyediakan kertas kerja bagi aktiviti ini. Seterusnya, guru pembimbing perlu mengawal pelajar semasa berlakunya talk show. Minggu ke-8, program hari keusahawanan akan diadakan. Aktiviti, pelajar akan menjalankan perniagaan yang telah dirancang pada minggu yang ke-6. Dan catatan, guru pembimbing akan memantau setiap perniagaan pelajar. Minggu ke-9, program hari keusahawanan iaitu dengan melakukan postmortem. Aktiviti, pelajar akan melakukan postmortem terhadap jualan yang dilakukan ketika hari keusahawanan. Mereka akan melakukan pembentangan mengenai apa yang mereka dapat ketika berlakunya hari keusahawanan. Catatan, guru pembimbing akan menilai postmortem yang dilakukan oleh pelajar. Minggu ke-10 iaitu minggu yang terakhir, majlis jamuan akhir dan pengaruhan kelab. Aktiviti, mengadakan majlis akhir tahun untuk ahli kelab usahawan muda serta penganugerahan terhadap penilaian terbaik ahli kelab. Catatan, guru pembimbing perlu menyediakan kertas kerja untuk aktiviti ini berlangsung. Sertanya, guru pembimbing perlu mempersiapkan jamuan serta penganugerahan ini. Kaedah penilaian. 20% daripada kaedah penilaian ini adalah untuk kehadiran supaya murid lebih bersemangat dan lebih bermotivasi untuk menghadiri kelab. 30% adalah penglibatan. Penglibatan dari segi di dalam bilik darjah serta di luar bilik darjah. Di dalam bilik darjah ini dari aktiviti perbincangan bersama kumpulan, aktiviti pembentangan. Di luar bilik darjah pula dari segi aktiviti talk show dan juga hari keusahawanan. 30% ni melibat untuk memberi semangat kepada pelajar untuk lebih melibatkan diri dalam semua segi aktiviti yang telah akan dijalankan. Separuh daripada kaedah penilaian adalah 50% iaitu hari keusahawanan. 5% adalah penilaian terhadap penilaian mendapat jualan yang tertinggi. 20% adalah penilaian terhadap kerjasama antara ahli kumpulan serta 25% adalah penilaian terhadap postmortem yang telah dilakukan. Untuk 5% ni,
akan memberi kesan kepada pelajar untuk meningkatkan lagi mereka punya semangat untuk menjalankan perniagaan. Dari segi 20% adalah untuk meningkatkan lagi kerjasama antara ahli kumpulan dan 25% adalah untuk dari segi bagaimana mereka menyediakan laporan, bagaimana mereka membentangkan mereka punya postmortem. Itu saja. Okey, di sini adalah bukti perbincangan dari segi pembahagian kerja serta cara kami berbincang di dalam grup WhatsApp. Sekian daripada kumpulan kami. Jika anda ingin bertanyakan soalan, boleh bertanyakan soalan di aplikasi WhatsApp. So, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.